الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan Allah. Dapat kita sama-sama meneruskan kehidupan kita sampai ke saat ini, sampai ke hari ini. Kita berada hari ini 29 September bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang terbatas ini saya diminta untuk berkongsi dengan tuan-tuan, dengan adik-adik sekalian, berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang boleh untuk kita ikuti daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan, contoh ikutan. Ikutan yang baik, uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan yang baik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan juga bagi mereka yang banyak menyebut, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 21 dalam surah Al-Ahzab ini merupakan di antara ayat yang diketahui ramai, ma'ruf bagi masyarakat kita. Bila kita dengar ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ulama membahaskan apa maksud uswatun hasanah. Sebab kita juga biasa dengar perkataan qudwatun hasanatun, qudwah hasanah. Kedua-dua perkataan ini membawa maksud teladan, ikutan. Cuma ulama membezakan dalam membahaskan maksud uswatun hasanah, teladan yang baik yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, bila orang ikut, orang yang ambil teladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu pun akan membawa teladan yang baik. Dia jadi macam MLM. Dia jadi macam MLM. Satu ibu dia, yang bawah pun ikut, dia akan menjadi teladan pada orang yang seterusnya, demikian seterusnya. Dia berbeza dengan qudwah. Qudwah ini kita selalu tengok ada orang yang baik budi pekerti dia, orang cuba ikut, tapi tak sepenuhnya yang baik pada seseorang itu baik pada orang lain, ataupun baik pada seseorang itu pada dia buat, orang lain buat belum tentu menjadi contoh ikutan yang baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Setiap tahun bila sampainya tarikh 12 Rabiul Awal, kita menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cuti. Kita biasa pergi berarak, kan? Dulu saya biasalah, kan, pakai baju sepasang wakil UiTM ni pergi berarak dekat Putrajaya beberapa tahun, kan? Dulu. Tahun ni tak tahulah ada masuk tak, kan? Kita hantar tim lah, kan, 100 orang pergi berarak dekat Putrajaya dulu. Dapatlah menang hadiah nombor 2, nombor 3, kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, sama ada disebut dengan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun disebut dengan panggilan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan apa saja nama, kita biasanya akan memikirkan bagaimana kita hendak mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikutkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca sirah Nabi, terlalu banyak, terlampau banyak contoh yang dibuat, kehidupan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ni sebagai manusia yang orang beriman ini untuk mengambil contoh kehidupan Nabi. Tapi siapa yang akan ambil contoh? Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah. Siapa yang akan beria-ria, yang berkehendak kepada mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yaitu orang yang mengharapkan pertemuan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang yakin dengan adanya pada hari kiamat nanti, ya, dan dia pada kehidupan dia ini banyak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang ini dia akan berusaha sedaya upaya untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya serit singkat ni, jam pun tak ada depan ni, jam belakang, kan. Tak apa. Kita tengok apa yang kita boleh tengok masa ni, kan. Kalau kita tengok dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang sangat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa orang yang paling rapat dengan Rasulullah? Ya? Satu ketika orang yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cerita dua orang je manusia, orang yang sangat rapat dengan Rasulullah. Pertamanya Khadijah. Orang yang kedua yang sangat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Ialah Abu Bakar As-Siddiq. Dua orang. Orang yang pertama Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kita tengok bagaimana hebatnya. Ya, bagaimana hebatnya Khadijah binti Khuwailid ini. Kita jangan pergi banyak ceritalah. Kita pergi cerita selepas mana Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Kisah Rasulullah menerima wahyu ini tercatat dalam surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bila kita membahaskan perkara cerita kisah bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu, Rasulullah patah balik ke rumah dalam keadaan yang sangat takut, sangat bimbang. Siapa yang dia jumpa tadi tu? Dia tak kenal. Dia balik ke rumah dalam keadaan sangat takut. Sampai di rumah, Rasulullah SAW meminta pada isteri dia, Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimutkan aku. Selimutkan aku. Sebab apa? Aku dalam keadaan yang sangat takut. Ya? Dalam keadaan yang sangat takut. Kita dalam keadaan yang sangat takut, kita akan duduk dalam keadaan yang menyempitkan diri. Sebab kita anggap ruang itulah ruang yang orang yang kita takuti itu tidak boleh nak akses. Gitulah keadaan orang yang takut. Apabila berhadapan dengan situasi tersebut, maka isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah binti Khuwailid pada masa itu dia buat apa? Dia menyelimutkan Rasulullah SAW dan berkata perkara-perkara yang baik kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, wahai suamiku, kamu orang yang sangat baik. Kamu orang yang bercakap benar. Kamu orang yang sentiasa mengeratkan silaturahim di antara manusia.
Kamu orang yang amanah. Kamu tak akan diuji dengan perkara-perkara yang tak molek. Kamu orang yang baik. Kata-kata yang keluar daripada Khadijah itu adalah kata-kata yang memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini betapa hebatnya isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Bagaimana Khadijah binti Khuwailid ketika mana Rasulullah SAW berjuang menyampaikan dakwah Islam, sehingga kan Rasulullah dan ahli keluarganya di pulau, di perkampungan Bani Sa'ad, ya? Perkampungan Bani Hashim. Pada masa itu habis seluruh harta Khadijah. Habis seluruh harta Khadijah untuk perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Ini hebatnya Khadijah. Ada Khadijah mengungkit? Tak ada. Ini hebatnya Khadijah. Ya? Yang kedua, kita tengok bagaimana manusia yang rapat juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya? Abu Bakar As-Siddiq ni orang hebat. Kalau kita cerita bab Abu Bakar ni, gelaran As-Siddiq itu bagaimana selayaknya untuk dia. Ketika mana satu ketika kepercayaan orang Islam kepada Rasulullah ini sedikit tergugat. Selepas daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, semua dalam keadaan orang kelang kabut otak dia, nak percaya ataupun tidak ni. Cerita Nabi ni pergi ke Baitul Maqdis, naik ke langit. Cerita pelik ni. Kan? Tetapi bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, dia kata apa? Kalau itu keluar daripada mulut Muhammad, datang cerita itu betul daripada Muhammad, aku percaya. Dia, Abu Bakar ni menyebabkan sahabat-sahabat lain dia tune. Daripada tidak yakin, daripada tidak percaya, ragu-ragu, berubah jadi percaya juga. Ini hebat Abu Bakar As-Siddiq. Sebab apa? Sayyidina Abu Bakar bagi satu kredit yang besar kepada Rasulullah. Dia kata apa? Kalau keluar perkataan itu daripada mulut Muhammad yang sebut perkataan itu, aku percaya. Maknanya kalau mau ceritalah apa pun, kalau betul daripada Muhammad, aku percaya. Kredit yang paling besar kepada Rasulullah pada waktu itu, iaitu kalau cerita itu mari daripada Muhammad, 100% betul. Tuan-tuan, bila kita baca Quran, tuan-tuan baca Quran, tiba-tiba ada orang kata, Syekh, adakah dalam Quran ni semua benda betul? Adakah dalam Quran ni semua benda betul? Takkan tak ada benda yang ragu-ragu, silap? Ada? Tak ada. 100% betul. 100% betul. Allah dah sebut dalam ayat pertama surah Al-Baqarah, ayat kedua, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. 100% betul. Tak ada keraguan sikit pun, tak ada. Tak ada. 100% betul. Kena tanam gitu. Ya? Kena tanam gitu. Apa yang sampai daripada Muhammad, kalau betul daripada Muhammad, ya, 100% betul. Tak salah. Ini nak cerita dua manusia yang hebat berdamping dengan Rasulullah SAW. Nak ceritanya pada tuan-tuan, contoh ikutan yang pertama yang kita perlu ambil ialah Rasulullah SAW bila berkawan, bila berkahwin, cari orang terbaik untuk berdamping dalam hidup kita. Kita nak berkawan, cari orang terbaik berdamping dengan kita. Ya? Memang gitu. Kalau tuan-tuan nak jadi orang hebat, kena pastikan orang yang berdamping dengan tuan-tuan tu orang yang boleh bawa sama-sama tuan-tuan pergi menjadi orang yang hebat. Ya? Memang gitu. Dia tak boleh duduk dengan orang yang biasa-biasa, suasana kuku, tak boleh. Dia kena duduk orang hebat juga. Ya? Baru boleh jadi hebat. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pada kita contoh yang besar dalam hidup dia, antaranya ialah pengorbanan, mengorbankan diri untuk umat. Mengorbankan diri untuk umat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ni berjuang dalam keadaan yang sangat sukar, sangat menyakitkan. Tetapi Rasulullah meredah kehidupan yang sukar, kehidupan yang menyakitkan, kehidupan yang penuh dengan mehnah dan tribulasi itu, pancaroba yang berat. Kerana apa? Kerana untuk umat. Kerana untuk umat yang selepas dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam satu hadis, man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dia tu automatik dia mesti menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, walaupun sedikit. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa susahnya Nabi SAW dalam nak memastikan agama Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita. Satu hari ketika dalam perang Badar, sebelum bermulanya perang Badar, Rasulullah SAW takut untuk berhadapan dengan peperangan Badar. Kenapa takut? Ada sebab Rasulullah takut untuk berhadapan dengan perang Badar. Pertamanya, Rasulullah keluar bukan untuk berperang, tapi Rasulullah keluar untuk merampas harta orang Islam yang telah dijual. Hasil rampasan yang dijual oleh Abu Sufyan, yang balik dari Syam nak balik ke Mekah. Rasulullah dengan sahabat keluar 300 orang lebih ni untuk merampas balik hasil tu, supaya dapat balik kepada orang Islam. Ditakdirkan ceritanya orang yang keluar ni 300 lebih yang keluar bersama dengan Nabi ni bukan keluar untuk berperang, tetapi terpaksa berhadapan dengan peperangan Badar. Betapa situasi itu uncertainty, tidak boleh nak dijangka bagaimana gawat dia. Rasulullah sangat takut, sehingga Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Abu Bakar mendengar doa Rasulullah ni. Rasulullah kata apa? Ya Allah, andai kata habis, hancur tentera yang ada di hadapan kami ni, maka tidak ada orang lagi yang akan menyampaikan risalahmu untuk masyarakat, untuk manusia akan datang. Rasulullah nak perang ni bukan fikir nyawa dia, tapi memikirkan kesinambungan perjuangan Islam itu nak sampai kepada umat akhir zaman ini. Rasulullah fikir sampai begitu sekali. Dalam perang pun bukan Rasulullah fikir nyawa dia, tapi Rasulullah fikir bagaimana nak pastikan iman sampai kepada generasi yang hujung. Andai kata pada hari itu tentera itu gagal, Rasulullah kata tidak ada lagi orang yang akan meneruskan usaha dakwah agama ini. Rasulullah berhadapan dengan sangat getir itu, perang Badar. Akhirnya sebab itulah sahabat-sahabat Badar ini disebut secara khusus, kehebatan mereka. Sebab mereka bukan pergi nak perang, tapi terpaksa menghadapi peperangan. Sebab itulah hukum perang Badar tidak sama dengan hukum peperangan yang selain daripada peperangan Badar. Ketika perang Badar sebelum mula, Rasulullah tanya kepada para sahabat, seandainya kamu tak bersedia nak perang, kamu boleh balik. Sebab itulah orang munafik balik. Tapi pada perang Uhud diisytiharkan perang, maka Rasulullah mengajak sahabat-sahabat keluar untuk berperang, kecuali beberapa orang sahabat yang ditinggalkan di Madinah pada waktu itu. Ya? Dalam peperangan Uhud, bagaimana periknya Rasulullah berhadapan dengan peperangan bila ditanya oleh Aisyah. Ya? Bila ditanya oleh Aisyah dalam satu perbualan Nabi SAW pada satu hari, Aisyah tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, apa keadaan yang paling teruk yang pernah dihadapi sepanjang berdakwah? Paling teruk. Aisyah tanya kepada Nabi. Rasulullah jawab apa? Rasulullah jawab, dua keadaan yang paling teruk. Pertamanya ketika berperang dengan
kaummu, iaitu peperangan Uhud. Yang keduanya ialah ketika berdakwah di Taif. Dua situasi ini sangat diingati oleh Rasulullah sebagai dua situasi yang sangat teruk. Nah, dakwah di Taif Nabi luka. Zaid bin Al-Harisah pun luka. Melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai luka tu, badan dia, kepala dia semua luka. Dalam peperangan Uhud, Nabi luka parah Nabi, tembus pipi Nabi. Tembus pipi Nabi. Ada seorang tentera Quraisy Mekah pada masa itu menggunakan pedang dia, bukannya hacu pada Rasulullah, tak kena pada pipi Rasulullah. Kena pada pipi Rasulullah. Bilah pedang tu kena pada pipi Rasulullah. Ini keadaan perang Uhud. Betapa beratnya situasi Rasulullah, sehingga kan kafir Quraisy isytihar apa? Muhammad telah mati dalam peperangan Uhud. Ya? Rasulullah terpaksa ambil masa untuk bangkit dalam peperangan Uhud. Down sekejap. Menyebabkan sahabat-sahabat dalam peperangan Uhud sangat down. Ya, sangat down masa tengah-tengah perang. Tetapi bila Rasulullah, seorang sahabat isytihar, Rasulullah masih hidup, menyebabkan semangat para sahabat pada masa itu bangkit dan boleh mempertahankan Nabi dan juga mempertahankan diri dalam peperangan Uhud pada masa itu. Rasulullah sanggup meletakkan nyawanya di hujung-hujung saja dalam peperangan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pastikan dakwah Islam itu sampai kepada generasi demi generasi sampailah pada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai pada kita pada hari ini, takkan kita nak duduk diam? Nah, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku ini walaupun satu perkataan, satu perkara. Ya? Ada orang dia merasakan bahawa dia tidak layak untuk berdakwah, ilmu tak ada. Kalau kita tahu kita ilmu tak ada, belajarlah. Cari usaha sampai kita tahu. Jangan selesa dalam keadaan tidak tahu. Kita kena ubah diri kita, tuan-tuan. Kalau kita setiap tahun tak boleh nak join tadarus sebab kita tak erti baca Quran, takkan kita nak selesa dalam keadaan tak erti baca Quran? Kalau kita tak tahu tentang agama, tentang ibadat, tentang hukum, takkan kita nak selesa dalam keadaan kita bodoh, tak tahu? Berubah sampai kita tahu. Berubah sampai kita tahu. Kita kena majukan diri. Jangan majukan dengan duit saja. Majukan juga dengan ilmu. Majukan juga dengan pemahaman kita tentang agama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa setakat tu je lah. Kan? Panjang sikit lagi kan sambung khutbah tu ni. Tak ada azan kan? Jadi harapkan kita bila menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah kita sebagai insan yang sentiasa mengikuti, berusaha sedaya upaya mengikuti jejak langkah, jejak usaha yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat, tergolong dalam umat yang terbaik. Tu'minuna billah wa tanhauna 'anil munkar, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tiga perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan yang baik, cegah perkara kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah datang daripada diri saya menyampaikan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.